أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya puasa yang diwajibkan itu ialah dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya puasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalaulah kamu mengetahuinya. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama dalam solat pembudayaan Umi, Ubudiyah, Mas'uliyah dan juga Itqan. Di mana pada hari ini kita diminta supaya kita berkongsi sama satu bab dalam berpuasa berkaitan dengan hukum kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu konsep fidyah dan kafarah dalam agama kita Islam yang suci. Sahabat-sahabat indikasi sekalian, manusia ni memang banyak tanggungjawab yang kita kena pikul. Dan banyak kewajipan yang mesti ditunaikan, sama ada kewajipan itu ditentukan oleh syarak seperti sembahyang, puasa dan seumpamanya. Ataupun yang kedua, kewajipan kita dengan pilihan kita sendiri. Pilihan sendiri seperti kita bernazar, kita bersumpah dan sebagainya. Hak Tuhan suruhnya supaya kita semayang, supaya kita puasa. Tapi ada benda yang wajib kita tunaikan kalaulah sekiranya kita sendiri yang menyebabkan benda tu menjadi wajib. Seperti kita kata dalam bab nazar, dalam bab sumpah dan sebagainya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, tidak semua kewajipan ni mampu kita lakukan. Bukan semua benda Tuhan suruh kita mampu untuk kita buat. Hak kita nak sendiri pun kita bernazar, bukan mampu untuk kita tunaikan. Jadi setengah kewajipan itu jika tidak ditunaikan, ia tidak menimbulkan apa-apa risiko duniawi kita. Hanya ada risiko di hari akhirat kita. Manakala setengah kewajipan yang lain juga tidak ditunaikan, boleh menimbulkan implikasi dunia lagi. Ada benda yang kita buat ni, risiko kita ada risiko dunia saja. Ada risikonya di sana, di ukhrawi saja. Jadi kita tengok apa yang kita tak dapat tunaikan ini, apa risikonya di dunia dan juga di akhirat. Jadi implikasi kepada berbeza-beza mengikut ketentuan kewajipan dan juga berdasarkan kepada ketetapan hukum syarak. Seperti kita mengqadha ibadah yang kita tinggalkan. Tinggal puasa umpamanya. Bila tinggal puasa, kadang-kadang setengah betul tinggal tu mewajibkan kita bayar fidyah, kita bayar kafarah dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan berkongsi tentang fidyah dan juga kafarah dalam masalah kita berpuasa, dan kita mengambil sedikit daripada contoh beberapa isu yang berlaku. Mudah-mudahan dapatlah membimbing kita semua. Kawan-kawan sekalian, perkataan fidyah adalah perkataan dalam bahasa Arab. Asal perkataan fidyah ialah perkataan fada. Fada membawa maksud kita menebus. Bila kita buat suatu kesalahan,
maka kita nak tebuskan dia. Jadi kalau tengok dalam disiplin ilmu fiqh, fidyah ni juga sering juga dirujuk dengan istilah lain. Seperti istilah kafarah ataupun istilah dam dalam masalah haji dan sebagainya. Jadi fidyah ni tuan-tuan ialah suatu yang dibayar untuk menebus diri. Bila kita berlaku kesalahan ni, kita kena bayar untuk tebus diri kita. Baik kita bayar berbentuk harta ataupun tindakan lain yang dilakukan kerana kekurangan dalam satu amal ibadah yang kita lakukan. Dalam beberapa hal contoh, fidyah ni hampir sama dengan kafarah. Setengah-setengah keadaan. Bagaimanapun sebahagian para ulama, dia membezakan di antara fidyah dengan kafarah, di mana kafarah tidak wajib melainkan kerana dosa yang telah dilakukan. Sedangkan fidyah ni pula merupakan bayaran denda untuk sesuatu amal ibadah yang tertinggal ataupun dilaksanakan secara tersalah. Orang Melayu kita lebih popular dengan masalah fidyah. Perkataan fidyah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut khususnya dalam bab puasa. Di bulan Ramadan yang mulia. Ayat saya baca tadi, faman kana minkum maridan. Siapa di kalangan kamu yang sakit, aw ala safarin, ataupun kita musafir yang meletihkan kita, fa'iddatun min ayyamin ukhar, hendaklah kita ganti dengan hari yang lain. Faman kana wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu lagi, hendaklah dia bayar fidyah, beri makan kepada orang miskin. Yang terlebih kita beri makan itu kebaikan bagi kita. Namun demikian, kalau kita berpuasa, ianya lebih baik daripada kita semua. Jadi kawan-kawan sekalian, ayat ni Tuhan tunjuk pada kita semua bahawa hukum hakam mengenai pengecualian ataupun keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa. Dan apa yang perlu dilakukan oleh mereka. Kalau kita puasa ni, apa benda kita perlu buat. Dan juga tadi, kita puasa, tiba-tiba kita sakit. Apa boleh kita buat? Ataupun kita musafir, ataupun sebab yang lain. Rukhsah ini diberikan kepada orang yang sakit. Allah kata, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Siapa di kalangan kamu yang sakit? Macam mana sakitnya? Aw ala safarin, ataupun apabila kita musafir. Ataupun orang yang tidak mampu berpuasa. Dia tak sakit, dia tidak musafir, tapi tak mampu untuk berpuasa. Contoh kita kata orang tua. Dia sihat, tapi sihat dengan cara tua. Dia tidak musafir, duduk di rumah dia. Tapi tak mampu untuk puasa. Apa perlu dia buat? Jadi bagi orang yang tidak berupaya, puasa tadi, dikehendaki membayar fidyah. Kena bayarlah fidyah tadi. Secupak satu hari contohnya. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam ayat Al-Quran. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua atau sebagainya, membayar fidyah. Iaitu memberi makan kepada orang miskin. Kalau dialah tak mampu, dia sakit, tiba-tiba dia meninggal dengan sakit dia. Ataupun dia musafir, dia tak mampu lagi nak qada puasa dan sebagainya. Ada sebab-sebab yang lain, maka bolehlah dia bayar fidyah. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut dengan jelas. Fidyah itu ialah kita kena ta'amu miskin. Iaitu memberi makan kepada orang miskin. Berapa banyak kita bagi makan? Satu cupak, satu mud. Bukan satu sak, satu mud, satu cupak. Daripada makanan asasi sesebuah negeri bagi setiap hari yang ditinggalkan berpuasa. Dulu orang kita dia bagi duit. Ada bagi berah tuan-tuan. Semua cuma sekarang ni atas fatwa dan maslahat semasa, maka bolehlah digantikan duit tadi, digantikan beras tadi, negara kita beras, digantikan dengan duit. Kalau beras segantang RM7, maka secupak RM7 kita bagi dengan 4, dapatlah satu cupak nilainya sebanyak RM1.75. Manakala hadis Nabi SAW yang menyebut, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Anin Nabi SAW qal, Man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan itu bagi pihaknya. Jadi tuan-tuan semua, kalaulah tak mampu dan sebagainya, sakit sehingga dia mati, jadi kita kena bagi makan kepada orang miskin itu seharinya sebanyak satu cupak. Ya? Jadi ayat ini kata ulama, ini menjadi dalil bahawasanya ayat baik, hadis ini baik, bahawa ia menjadi dalil kepada pensyariatan hukum fidyah tadi. Jadi fidyah ni Tuhan syariatkan ia kerana ada hikmah-hikmah yang tertentu. Pertama, sebagai satu bentuk nak menebus terhadap ketidaksempurnaan dalam melakukan sesuatu ibadah yang menyebabkan pelakunya berdosa. Bila kita buat suatu benda tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala denda kita. Jadi pelaku orang yang buat tadi tuan-tuan semua, dia ni melakukan dosa, maka bolehlah dia tebus dengan sebahagian daripada fidyah tadi. Ataupun yang kedua, ini adalah jalan keluar yang disediakan oleh Islam bagi mereka yang menghadapi masalah dalam melakukan ibadah. Nak puasa tak boleh. Apa jalan keluar dia? Dia kena bayar fidyah. Itu contoh dia. Yang ketiga, ni bagi orang tak mampu lah. Bukan orang tak siap puasa. Orang sihat dia kena puasa. Ya. Tapi kalaulah orang ni memang tak mampu dia nak puasa sungguh, dia sakit dan sebagainya, orang tua umur 80, tidak mampu untuk berpuasa, maka bolehlah dia bayar fidyah. Yang ketiga, sebagai satu rukhsah, keringanan bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah secara badaniyah dengan menggantikan dalam bentuk maliyah. Maksudnya, kalaulah kita sendiri nak puasa ni tak mampu, tubuh kita tak larat, tubuh kita tak gerak, maka tuan-tuan kita boleh ganti dalam bentuk maliyah. Maliyah maknanya dalam bentuk kebendaan. Kita ganti dalam bentuk kebendaan. Bayarlah. Secupak, satu hari satu cupak, RM1.75, kalaulah kita kata harganya harga Malaysia. Baik tuan-tuan sekalian. Hukum membayar fidyah ya. Membayar fidyah ni, fidyah ni satu bentuk ibadah gantian. Gantian kepada yang kita tak buat tadi. Jadi, yang diberi pahala kepada pelakunya. Kalau kita buat, kita boleh pahala. Hukum menyempurnakan ibadah ini tidak sempurna adalah wajib dan kita wajib kena buat. Kalaulah puasa ni wajib, maka fidyah dia menjadi wajib, kita kena bayar. Jadi kalaulah puasa tu wajib, maka bayar fidyah ganti dia adalah wajib ke atas mereka mengikut hukum syarak. Contohlah, dalam kes berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya puasa, kerana dia tua atau sebagainya, membayar fidyah ia memberi makan kepada orang miskin. Jadi ayat di atas jelas menunjukkan bahawa membayar fidyah adalah wajib sebagai ganti puasa yang ditinggalkan kerana kita uzur. Fidyah adalah peluang yang diberikan oleh agama kita terhadap seseorang untuk menyempurnakan amal ibadahnya. Jadi kalau kita meninggalkan fidyah ini, akan menyebabkan ibadah seseorang yang rosak itu kekallah rosak dan menyebabkan kekal dalam dosa buat selama-lamanya. Misalnya contoh kita kata, dia tidak berpuasa, tapi kita tak ganti dengan fidyah, maka selama itulah kita akan menanggung dosa. Tetapi kalaulah kita bayar dengan fidyah, kalaulah kita bayar fidyah tadi dengan sendirinya, dosa itu akan dimaafkan oleh Allah kerana kita telah bayar ganti fidyah dengan hari-hari yang kita tidak mampu berpuasa. Jadi kawan-kawan yang dikasihi sekalian, dalam masalah puasa khususnya, ada beberapa perkara yang boleh kita lihat dia berkenaan dengan fidyah. Pertama ialah kita meninggalkan puasa kerana tua. Ada di kalangan orang kita ni laki-laki baik ataupun wanita baik yang terlalu tua dan merasa tidak mampu untuk berpuasa. Ada orang tua tak mampu nak puasa. Ada orang muda dia mampu puasa. Dan jika beliau berpuasa, kalau puasa juga akan menimbulkan kesusahan, masyaqqah ataupun timbulnya kemudaratan kepada diri dan juga kesihatan. Maka mereka boleh meninggalkan puasa
dan menggantikannya dengan membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang fakir miskin bagi setiap hari yang ditunaikan, yang dia tinggalkan tadi. Tinggal puasa sehari, bayar secupak. Tinggal 2 hari, bayar 2 cupak. Tinggal seminggu, bayar seminggu. Tinggal 30 hari, maka hendaklah dia bayar 30 hari. 30 cupak. Yang kedua, boleh jadi seseorang itu meninggalkan puasa kerana sakit kronik. Yakni sakit yang berpanjangan dan dia tak mampu untuk rasa-rasa tak sia dah penyakit dia. Tak sembuh dah dia ni. Menurut pengalaman ataupun pengesahan pakar perubatan. Dalam keadaan ini, bolehlah dia berbuka puasa dan dia tidak berpuasa dan dia bayar fidyah bagi setiap hari puasa yang telah dia tinggalkan. Boleh jadi yang ketiga kes yang berlaku ialah meninggalkan puasa kerana mengandung atau menyusukan anak. Perempuan yang mengandung, kalaulah dia puasa juga menyebabkan berlaku mudarat kepada kandungannya, maka bolehlah dia berbuka puasa dan diganti puasa itu dan dibayar juga fidyah. Setengah ulama kata bayar juga fidyah ni menurut bilangan hari yang dia tinggalkan. Ataupun boleh jadi juga fidyah ni dibayar kerana kita lewat qada puasa. Dia puasa Ramadan pada tahun yang lepas. Puasa Ramadan tahun yang lepas, tiba-tiba tak ada habis. Dia tinggal 10 hari contoh. Dia qada 7 hari saja tahun ni. Masuk 14, 42, dia masih ada lagi sebanyak 3 hari. 3 hari lagi baki, maka dia kena qada lah puasa itu, tapi dikenakan sedikit fidyah kerana dia telah melangkaui akan tahunnya. Baik tuan-tuan sekalian. Kita bawa sedikit perbincangan ya. Ada satu orang perempuan bertanya, dia kata, dalam puasa tahun lepas, dia kata, saya dalam pantang bersalin. Jadi sebulan saya tidak berpuasa. Ada orang tina dia beranak, sekitar bulan puasa. Tiba-tiba dia ni tuan-tuan semua tak puasa selama sebulan. Jadi dia menyusukan anak dia. Usia anak dia tu 11 bulan. Dia nak tanyalah lagu mana qada puasa dia, lagu mana qada puasa dia bayar fidyah dia, ataupun dia tak perlu puasa tapi fidyah sahaja. Lagu mana hak betul? Apa kata para alim ulama kita ya? Dia beranak dalam puasa. Lepas puasa selama 11 bulan dia menyusu anak. Menyusu anak ni letih tuan-tuan semua ya. Bila dia letih, dia tak mampu nak berpuasa lagi. Kalau dia tak mampu nak berpuasa lagi sebab dia ni letih, lagu mana puasa dia tidak habis di qada. Apa kata ulama? Baik. Pertama sekali kita perlu jelas tentang maksud pantang. Pantang secara adat dan juga syariat. Dalam masyarakat Melayu, pantang selepas bersalin memiliki beberapa tempoh yang masyhur. Antara selepas bersalin. Ada orang kata 44 hari, ada kata 100 hari. Tapi mengikut hukum syariat, berpantang ini boleh dikaitkan dengan hukum keluarnya darah nifas. Selama mana darah nifas dia tu masih ada, maka dia adalah hukum berpantang. Macam hukum haid lah tuan-tuan dikasih semua ya. Hukum nifas sama seperti hukum haid. Perempuan nifas sama dengan perempuan haid pada perkara yang haram dilakukan. Seperti tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh membaca mushaf Al-Quran, tak boleh menyentuh, tak boleh membawanya, menetap di dalam masjid, bertawaf, bersetubuh, kemesraan suami dan juga isteri di antara pusat dan juga lutut. Jadi tempoh nifas ni biasanya selama 40 hari. Manakala maksimum bagi nifas ni pula biasanya akan berlaku dalam tempoh 60 hari. Biasa 40 hingga kepada 60 hari. Itu tempoh nifas. Tapi orang-orang Arab dia ada beramal dengan cara dia memakan buah rotab. Rotab ni dia boleh memendekkan masa keluarnya darah nifas dan dia boleh memperbanyakkan susu ibu. Sebab itulah para hadirin sekalian, sewaktu Maryam alaihissalam nak melahirkan anak, apa jadi? Allah Subhanahu wa taala kata wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Yakni hendaklah kamu goncangkan akan umbi pokok tadi. Tusaqit alayki, akan gugurlah ke atas kamu itu
rutaban janiyya, yakni rutab, buah kurma yang ranum untuk kita makan. Jadi menurut Al-Imam Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna' bahawa orang perempuan dia bernifas haram menunaikan ibadah puasa Ramadan. Hidup dapur api, darah dia masih keluar, dia tak boleh puasa Ramadan. Jika dia berpuasa juga, maka puasanya tidak sah dan wajib diqada. Kalau puasa pun tu tak kira. Dan sedangkan puasa dia wajib diqada akan puasa itu. Ini berbeza dengan salat fardu yang tidak perlu diganti. Kalau orang tina mari nifas, dia beranak, dia tak semaya, tak perlu diqada. Tetapi kalau orang yang berpuasa bulan Ramadan, dia mari nifas, dia tidak berpuasa, maka dia kena qada akan puasa dia. Di mana satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa kaum wanita diperintahkan untuk mengqada akan puasa Ramadan yang ditinggalkan akibat haid dan juga nifas, tetapi tidak bagi salat fardu. Jadi zaman Nabi, Nabi kata hak mana tinggal kerana nifas sebab dia beranak dan sebagainya, mestilah dia qada. Manakala yang tinggal sebab dia tinggal semaya kerana dia mari haid dan nifas, maka tidak perlulah ia qada akan sembahyangnya. Pada asalnya hukum wanita yang menangguhkan qada puasanya sehingga masuk ke Ramadan tahun seterusnya adalah haram dan wajib ke atasnya untuk qada puasa dan membayar satu mud secupak makanan ruji seperti beras dalam zakat fitrah bagi setiap puasa yang ditinggalkan dan tidak sempat diganti sebelum Ramadan bagi tahun yang baru. Baik. Tapi kalau ada uzur yang syar'i, maka bolehlah ditangguhkan. Contohnya begini tuan-tuan sekalian. Misalnya kita kata puasa tahun lepas, dia tinggal. Pada qada, sapalah masuk puasa tahun ni, maka belum habis lagi dia qada puasa dia. Nak lakah tahun lain, dia kena bayar fidyahnya satu cupak. Ya? Tengoklah kalaulah dia tinggal kerana ada uzur yang syar'i lain cerita. Berkata Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, jika seseorang wanita itu melewatkan qada puasanya kerana uzur, orang tina lewat qada puasa kerana uzur, seperti berterusan sakit sama, ataupun dia menyusukan anak perempuan dia, anak dia, kuat pek anak dia, ataupun dia hamil, ataupun dia musafir, sehingga masuk ke Ramadan yang baru, maka tidak wajib fidyah kerana kelewatan ini dan wajib qada sahaja. Jadi, kalau dia tak habis qada sebab dia ni ada sebab-sebab yang syar'i, maka dia hanya qada sahaja puasa dan tidak payahlah dia ni untuk bayar fidyah. Jadi dalam kes orang tina yang bertanya ini, apa perlu buat? Pertama, berapa hari dia tinggal puasa dia? Kes nifas, 30 hari contoh. 30 hari maka dia wajiblah untuk diqada. Jika melewatkan puasa sehingga masuk Ramadan yang baru, maka puasa dia kena ganti. Satu Ramadan dia kena ganti dengan satu membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Bila ada hari puasa dia tinggal, maka wajiblah dia kena bayar fidyah. Kalaulah dia tidak qada lagi dan melangkaui tahun. Yang ketiga, jika puan meninggalkan ganti puasa atas sebab keuzuran seperti masih menyusukan anak, lalu masuk ke Ramadan yang baru, maka puan tidak perlu membayar fidyah tetapi perlu menggantikan akan ibadah puasa. Jadi kes ni tengoklah kepada keadaan bagi setiap orang tadi. Kalau dia tak habis qada sebab syar'i, maka dia hanya puasa sahaja. Kalaulah dia sengaja tidak mengqadakan ia sehingga masuk Ramadan yang akan datang, selain daripada dia berdosa kerana dia telah meninggalkan tidak mengqadakan puasanya dalam tahun yang sama, maka digantikanlah ia dengan fidyah itu. Dia buat dosa kepada Allah sebab dia mempermain-mainkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum yang ni sahabat-sahabat semua, dia berdosa tapi dia kena timbuslah balik dengan dia ganti puasa dan juga dia membayar fidyah. Baik. Lagu mana pula kalau sekiranya kita kata kadar fidyah. Berapa banyakkah kadar fidyah yang perlu dibayar sekiranya
ada beberapa orang, 3-4 beradik ni meninggalkan puasa dahulu secara sengaja. Jadi lagu mana hukum kalau kita tinggal puasa secara sengaja? Dia tak boleh kita meninggalkan puasa ni tuan-tuan secara sengaja. Sebab benda ni disuruh oleh Allah Ta'ala kita berpuasa. Bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berpuasa. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 tunggak. Syahadati an la ilaha illallah. Pertama sekali kita mengucap kalimah syahadah. An la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Wa iqamis salah, dan dikehendaki mendirikan sembahyang. Wa itaiz zakah, dan juga mengeluarkan zakat. Wal haji, dan suruh kita berhaji. Wa saumi Ramadan, dan kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia. Jadi, meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran syar'i adalah berdosa besar. Mana-mana orang tinggal puasa dengan sengaja, hukumnya berdosa besar. Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah menyenaraikan dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair bahawa ia adalah melakukan dosa yang besar. Demikian juga dosa besar bagi mereka yang berbuka puasa dengan berjima. Selainnya tanpa sebarang keuzuran seperti sakit atau musafir dan sebagainya. Ya? Jadi meninggalkan puasa ni tuan-tuan dengan sengaja tanpa keuzuran adalah berdosa besar. Ibnu Hajar kata dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Tak bolehlah. Kenapa kita tinggal puasa dengan sengaja? Carilah alasan-alasan yang syar'i untuk kita berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Namun begitu, Islam ni masih memberi peluang kepada umatnya yang telah terlanjur meninggalkan puasa dengan sengaja dan mempunyai kesedaran untuk bertaubat kepada Allah dengan syarat menyesal akan perbuatan yang tersebut, meninggalkannya dan berazam tidak akan kembali melakukannya lagi. Jadi kawan-kawan yang dikasihi semua, hukumnya kita tidak boleh tinggalkan puasa dengan sengaja. Ya, kalau kita tinggalkan puasa dengan sengaja, pertama kita berdosa dan wajib kita menggantikan puasa itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqa'a fa'alaihil qada. Sesiapa yang sengaja muntah, hendaklah ia mengqadakan akan puasanya. Jadi kalau batal dengan sengaja, maka dia ni kena qadalah akan puasanya. Jadi kita ingat baik, kalau kita tinggal, maka kita wajib untuk kita qada. Tapi kalau kita tinggal sebab kita ni sakit, kita ni musafir dan sebagainya, kita tinggal lagu ni tidak berdosa. Tadi tinggal dengan sengaja, maka hukum dia berdosa. Yang ni tinggal dengan tidak sengaja, maka hukumnya tidak berdosa. Baik. Katakanlah misalnya, kalaulah orang ini kita kata sengaja berbuka puasa tanpa sebarang keuzuran, dihukumnya berdosa besar. Kalau katakanlah kita ni, kita sengaja berbuka, kemudian kita pun sedarlah tuan-tuan, benda ni berdosa. Kita boleh makan. Kita berhenti makan, kita dan kita sabar baik-baik, kita kena imsak. Ada boleh kata, kawin ada kawin, buka dah. Kawin nak makan lah. Sebab baki hari. Kalau buka-buka sebelah tadi, lah ni kita ni, baki hari ni masih ada 4-5 nejek, kawin nak makan. Itu tidak boleh. Dan kita buka-buka sebelah, kita khabar, kita berdosa dan sebagainya. Baki hari itu hendaklah kita kena imsak. Kita kena tahan diri daripada makan dan minum. Sebab kita nak menghormati akan nahar Ramadan. Menghormati akan siang hari di bulan Ramadan yang mulianya. Baik tuan-tuan sekalian. Jika cuai dan tidak mengqadanya, sehinggalah tiba bulan Ramadan yang berikutnya, dia berdosa dan wajib membayar fidyah. Kalau siapa Ramadan akan datang, belum habis lagi qada puasa dia, tetap hidup dengan dosa dia sehingga dia masuk Ramadan akan datang. Dosalah dianya. Tak boleh kita nak lock keadaan lagu tu. Tinggal. Oh, Tuhan marah aku makan. Aku salah. Ya Allah, ampunilah dosa aku. Tapi baki hari itu, dia kena tak boleh makan, dia kena dia kena tahan situ tuan-tuan dikasih semua. Kemudiannya, ialah dia kena gantilah puasa dia. Minta maaflah dengan Allah Subhanahu Wa Taala bab keterlaluan dia dalam bab meninggalkan puasanya. Baik.
Berapa qadar satu cupak? Secupak ni tuan-tuan semua, orang panggil secupak kita ni lebih kurang dalam 600 gram lah cupak kita. Sebab tu nak kata skala secupak tak boleh. Mana kita kata kalau kita bayar tu satu gatai sama dengan RM7. Kalau kita bayar secupak RM1.75. Sebenarnya RM1.75 itu sudah pun melebihi daripada qadar satu cupak ya. Jadi kita kena ingat baik-baik tuan-tuan sekalian. Kiralah fidyah dengan baik sebab itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik. Tu hak Tuhan yang tak boleh kita semua nak buat apa-apa. Hak Allah Ta'ala mesti kita kena tunaikan ya. Sebab kita telah meninggalkan puasa kita ni dengan sengaja. Dosa tuan-tuan semua kalau kita tinggalkan puasa dengan sengaja. Baik. Apa pula hukum qada puasa bagi orang yang meninggal dunia? Apa hukum mengqada puasa bagi orang yang meninggal dunia? Orang meninggal dunia sebelum mampu mengqada puasanya tidak berdosa. Dan puasanya tak perlu diganti disebabkan bukan kecuaiannya. Sakit. Daripada Ramadan dia sakit. Siapakah habis Ramadan dia ni masih sakit? Dia masih sakit sehingga tamatnya bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Tiba-tiba dia meninggal. Adakah puasanya wajib diqada? Jawapan dianya puasa dia tu tuan-tuan sekalian tidak wajib diqada sebab dia tak puasa bukan dengan sebab kecuaian dia tapi keuzuran syar'i yang dia miliki. Jadi orang yang meninggal dunia sebelum mengqadakan puasanya sedangkan dia telah mampu melakukannya. Kalaulah misalnya dia tak puasa di bulan puasa, kemudian lepas puasa dia segar tapi dia tidak puasa, maka dia berdosalah. Kalaulah begitu maka walinya sunat berpuasa bagi pihaknya. Menggantikan puasanya yang tertinggal. Wali dia sunat berpuasa menggantikan yang tertinggal itu. Jadi yang dimaksudkan dengan wali berpuasa untuk si mati bagi puasa ditinggalkannya ialah kaum kerabat ataupun waris si mati yang berhak untuk menerima pusaka ataupun tidak. Ini pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tashih At-Tanbih. Jadi kawan-kawan dikasih semua beberapa masalah yang berlaku ya. Jadi kalaulah kita kata orang ini dia berpuasa dalam keadaan kes lagu ni macam mana? Ada satu kes yang biasa berlaku ya. Adakah dikenakan kafarah berjima selepas sengaja membatalkan puasa dengan makan? Ada orang ni kalau dekat nak puasa, tak sabar dia dengan isteri dia. Maka bersetubuh di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. Ya, tak boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi Tuhan halal kita bersama dengan isteri ini pada waktu malam di bulan Ramadan ataupun di waktu siang itu maka tidak boleh. Tapi ada setengah orang dia cerdik lah tuan-tuan semua ya. Maka dia pun minum air dulu. Lepas minum air barulah dia ni bersetubuh. Apa kata ulama ya? Jadi kafarah dari segi bahasa bermakna kita menutup. Ini kerana kita nak menutup akan dosa sebagai satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kafarah jima' ni tuan-tuan semua, ulama kita bersepakat sesiapa yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan secara sengaja atau dengan ikhtiarnya sendiri, maka batallah puasanya dan dikenakan kafarah kubra seperti mana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang. Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma lak qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun في رواية في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر
min ahli baiti. Wa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlak. Dia cerita gini, satu ketika kata sahabat, kami duduk di samping Nabi. Marilah seorang laki-laki royak ke baginda. Ya Rasulullah, punuh habis dah puasa hamba. Nabi kita bertanya, kenapa punuh? Dia pun jawab, hamba setubuh dengan isteri hamba. Sedangkan hamba ni berpuasa. Dalam riwayat lain, dalam bulan Ramadan. Sabda Nabi, adakah kamu boleh mendapatkan hamba untuk merdeka? Cari seorang hamba merdeka? Jawab, tak mampu Rasulullah. Nabi tanya pula, adakah mampu puasa 12 turut-turut? Jawab dia, tidak. Sabda baginda, adakah kamu mampu beri makan 60 orang miskin? Jawabnya, tidak. Nabi kita diam seketika. Semasa kami berkeadaan demikian, Nabi memberi sebako buah tamar. Lalu kata Nabi, ambil buah tamar ni bagi sedekahlah kepada orang yang fakir miskin. Dia kata Rasulullah, di Madinah ini dia kata tak ada orang fakir pada Amo seorang yang fakir. Nabi kata berilah makan makanan ini kepada keluarga kamu. Jadi kawan-kawan dikasih semua, maknanya kalau dia buka puasa dengan sengaja tu untuk dia melakukan persetubuhan, maka dia berdosa besar. Berdasarkan permasalahan di atas, hukum membatalkan puasa dengan sengaja kemudian melakukan jima', maka para fuqaha mazhab berbeza pandangan berkenaan dengan hal ini. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyatakan, mengikut pandangan Syafi'iyah, sekiranya membatalkan puasa dengan makan kemudian melakukan jima', maka tidak ada kafarah baginya. Tapi tuan-tuan, dosa besar lah. Sebab kita membatalkan ibadah puasa. Masya Allah ya. Ini pandangan yang berbeza di kalangan para alim ulama. Jadi kita harap ginilah tuan-tuan semua ya. Tidak boleh lah. Kita pakai hukum orang Melayu ni, nak hukum luah-luah tidak boleh ya. Apa pun tuan-tuan dikasih semua, membatalkan puasa dengan sengaja hukumnya berdosa besar. Dan kalaulah sekiranya dia buat juga, dari segi pahala dia ganti puasa dia tu, walaupun dia tinggal sehari, dia puasa sehari lah kata, tapi dia tidak sama. Nabi kata kalau mu puasa selama 1 tahun, 1 tahun kamu qada puasa kamu, tak sama lagi dengan 1 hari di bulan Ramadan yang kamu tinggalkan itu ya. Nah, pada pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, wajib dikenakan kafarah sekiranya membatalkan puasa dengan makan kemudian melakukan persetubuhan. Ini kerana kewajipan berpuasa tidak gugur ke atas dirinya. Oleh itu, larangan melakukan jima' juga tidak gugur kerana berbuka puasa di atas sebab yang tidak disyariatkan itu. Jadi tuan-tuan semua sengaja berbuka di bulan Ramadan ini, maka hukumnya adalah berdosa besar. Tak bolehlah. Soalan setengah ulama kata tak kena bayar kafarah. Hak ni kena bayar kafarah. Apa pun kita kena ingat. Kita nak langgar tu. Dosa apa nak langgar? Dosa puasa. Puasa ni rukun Islam tuan-tuan semua. Rukun ni tiang yang besar. Bila kita pergi tepuh tiang, bawa kereta laju tepuh tiang, kita akan mati. Demikian jugalah kita langgar tiang hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini, nescaya kita akan bertemu dengan dosanya. Betullah saya kata tadi bahawa man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu sawmud dahri kullihi wa in samahu. Sesiapa yang berbuka puasa sehari daripada Ramadan tanpa sebarang rukhsah yang diizinkan Allah, nescaya tidak memadai sekalipun dia qada puasa tersebut walaupun selama-lamanya. Hidup sepanjang masa duk qada kepada puasa tadi, maka hukumnya selama-lamanya tidak sama dengan tinggal puasa selama 1 hari. Cumanya orang panggil makan tengah hari dulu baru setubuh ni, orang panggil helah. Helah ni maknanya kita guna suatu alasan yang lain untuk buat perkara yang lain. Kalau dia buat helah ni tuan-tuan semua untuk melakukan perkara yang haram, maka helah dia juga hukumnya adalah haram. Jadi kawan-kawan semua kita kena ingatlah ya, kesimpulan kepada persoalan di atas dapat disimpulkan bahawa para ahli fiqh berbeza pendapat sama ada perlu dikenakan kafarah ataupun tidak. Dan mengikut pandangan mazhab Syafi'i tidak dikenakan kafarah kerana perbuatan jima' itu dilakukan setelah tidak lagi berpuasa. Adapun kafarah, kewajipan kafarah adalah melakukan jima' ketika
masih lagi berpuasa. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, perbuatan membatalkan puasa itu adalah satu halah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik tuan-tuan dikasih semua, ada satu soalan orang bertanya. Seorang Muslim tinggal puasa sebab gastrik beberapa tahun lepas dan lupa bilangan hari untuk qada puasa yang telah ditinggalkan. Bagaimana pandangannya? Begini kawan-kawan sekalian. Gastrik pun satu penyakit juga ya. Tapi kita nak tinggal puasa ni, kena jumpa doktor dulu. Adakah penyakit gastrik kita betul-betul tak boleh puasa? Ataupun bunyi gastrik. Orang kahwin ni gastrik. Orang kapur duduk kedai kopi. Mana tak lama amal haji gak orang tak puasa. Mula tanya pakcik tua tu. Pakcik, warna teh duduk depan gastrik. Tapi gastrik pakcik makan nasi dah ni. Dak. Teh baru minum setengah orang dia kata. Jadi bunyi kena gastrik. Tapi dia boleh puasa. Bagi saya lah orang gastrik ni. Dia sahur dulu. Mari. Siapa buka berapa? Nampak nak mati lala dah. Nampak gelap. Tak gerak duduk dah. Barulah dia ni boleh buka. Lepas tu gastrik lama dah dia ni. Gastrik setahun, 2 tahun. Ingatlah berapa hari. Lepas tu kita kena ganti dah. Lah ni kita segar dengan gastrik kita. Kita ganti kohok-kohok. Dan kita bayar fidyah. Fidyah dia ni tua-tua. Dia berganda lah. 1 tahun dia melangkaui. 1 kali ganda fidyah dia. Kalau tahun lepas tua-tua semua. Baru masuk Ramadan ni. Lepas ni baru kita nak puasa. Cukup. Kalau 2 tahun dah naik 2. Cukup. Begitulah dia bergandanya akan fidyah itu. Apa-apa pun kita kena ingat bahawa jangan jadikan alasan. Jangan jadikan alasan sakit itu untuk kita berbuka puasa dengan mudah. Ya. Mintalah pengesahan daripada pakar bahawa betul hamba tak boleh puasa. Kalau hamba puasa juga mungkin hamba akan mati ke, hamba sakit ke, gapo ke. Maka kita kena beringatlah baik-baik benda seumpama ni. Jangan merenggan-renggankan akan kesalahan kita dalam menunaikan kita perintah Allah Ta'ala. Ya, walaupun ada rukhsah. Boleh buat gitu. Boleh buat gini tapi tengok dulu. Kita ni ahli rukhsah ke tidak. Layak ke tak kita nak menikmati akan rukhsah yang ada itu. Tentu ada kasih semua agak perkongsian. Rekas hamba ni. Kalaulah hamba tersalah dalam bab hukum, maaflah. Kita boleh puasa dan kita pun terletih. Ada tersalah ingatan dan sebagainya. Saya mohon banyak kemaafan. Dia boleh sampaikan baliklah kepada saya. Tentang perkongsian ni. Kalau ada kesilapan hukum ya. Kalau tak ada, terimalah apa yang ada itu. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk saya dan juga kawan dikasih sekalian. Aqulu ma tasma'un. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami di bulan yang penuh barakah ini. Rahmatilah akan kehidupan kami, dunia dan juga akhirat. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, untuk terus meneruskan perjuangan kami dalam menegakkan agama-Mu, ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, negara kami, dari bencana COVID yang sedang melanda pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami peluang, ya Allah, untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Lebih-lebih lagi di bulan-Mu yang mulia ini, di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah akan segala amal ibadah kami yang penuh dengan 1001 kekurangan. Oleh yang demikian, ya Allah, terimalah ia sebagai satu jariah, sebagai satu amalan daripada kami, ya Rabbal Alamin. Merdekakanlah kami, ya Allah, kedua orang tua kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, orang tua kami, guru-guru kami daripada azab neraka-Mu dengan barakah bulan yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.